Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya nak share satu sistem aircon yang menggunakan sistem saluran udara jenis duct ataupun kita panggil kain, duct kain di masjid, iaitu Masjid An-Nur Tamasya Clementi Shah Alam. Jadi masjid ni menggunakan ducting kain dinama Prihoda Malaysia, iaitu salah satu antara jenama ducting yang terkenal di dunia yang memberikan satu agihan udara yang sangat seragam dengan mempunyai kecekapan tenaga, penjimatan tenaga dan juga agihan suhu yang seragam dan juga memberikan keselesaan kepada penghuni. Jadi mari kita masuk tengok di dalam. Okey, masjid ni dibahagikan kepada dua kawasan, iaitu yang kawasan yang pertama iaitu ruang saf solat bahagian berpenyamanan udara, dan satu lagi ruang saf yang tiada berpenyamanan udara, iaitu kita panggil dia ruang terbuka ataupun menggunakan pengudaraan semula jadi. Boleh tengok di sekeliling kita, iaitu ada ruangan terbuka yang membolehkan aliran udara masuk. Jadi yang ni kita panggil ruangan terbuka ataupun ruangan berpengudaraan semula jadi. Dan yang bahagian berpenyamanan udara berada di bahagian dalam yang sangat dalam bentuk square, segi empat tepat, dan disitulah terletaknya sistem salur udara yang saya bagi tahu tadi. Okey, sekarang kita berada di bahagian dalam, iaitu di bahagian zon berpenyamanan udara. Kalau kita tengok di bahagian atas ni tuan-tuan, di bahagian atas ni tuan-tuan nampak yang warna putih tu, itu adalah sistem salur udara yang saya bagi tahu tadi. Jadi dia, sistem ni kita panggil dia duct ataupun salur udara jenis kain yang menempatkan beberapa ruangan. Sini satu bahagian, ada situ ada satu bahagian, dan juga di bahagian tengah satu bahagian, di bahagian tepi dan di bahagian tepi sana. Jadi maksudnya dia sekeliling lah. Sekeliling kalau kita tengok putih tu semua adalah salur udara dia, dan dia memberikan udara bekal dan juga suhu yang sangat seragam, mengagihkan udara di ruangan dalam solat ini, ruangan solat. Jadi kalau kita tengok yang ada bintik-bintik tu, kalau tuan-tuan tengok ada bintik-bintik tu, itu adalah kita panggil dia discharge air ataupun angin yang keluar melalui ducting tu yang membawa udara sejuk. Okey. Untuk teknologi fabric duct, beberapa teknik agihan udara ataupun distribution of air tu dalam ruangan, sebenarnya kita boleh pilih, kita boleh minta kepada mereka untuk design. Tetapi yang biasa sepanjang tinjauan saya dapati ada 3 yang biasa digunakan, iaitu C, D, E. C ni dia ada satu lubang halus yang bersaiz 4 mm yang mengagihkan udara secara seragam. Kemudian kita ada D dan E ni small and large nozzle. Nozzle ni macam kita panggil macam jet diffuser lah, yang akan menembak udara sejuk ke ruangan. Okey, berdasarkan rajah ni, teknik yang dibagi tahu tadi untuk agihan udara ni, kita ada small nozzle, large nozzle, perforation, dan juga ada micro. Jadi kawalan had laju tu ataupun kelajuan udara adalah 50 fpm ataupun 50 feet per minute. Tapi jarak lontaran tu adalah berbeza. Jarak lontaran berbeza. Kalau kita boleh tengok jarak lontaran tu, contohnya large nozzle ni dia boleh pergi di antara 30 hingga 100 kaki, 100 feet. Manakala perforation ni dia boleh pergi di antara 10 hingga 40. Tapi dikawal kelajuan udara tu pada 50 feet per minute.
Okey, rajah ni menunjukkan pattern ataupun corak aliran pengudaraan ataupun kita punya agihan pengudaraan yang berlaku di dalam ruangan apabila kita apply bentuk-bentuk agihan tersebut. Seperti kalau kita tengok kat bawah tu ada small nozzle, dia pergi, dia akan direct inject ke bawah. Kemudian kita ada directed perforation, kita ada micro, uniform. Jadi itu contoh-contoh agihan udara yang berlaku di dalam ruangan pada teknik-teknik pengagihan yang dimaklumkan tadi. Sekarang ni saya memegang dua jenis alat pengukuran, iaitu satu termometer type K dan juga anemometer yang mengukur kelajuan angin ataupun hal laju udara di dalam kita punya dewan solat ni yang menggunakan penyaring udara. Jadi kalau kita tengok sekarang ni sangat tanpa load 23.8, dia akan turun lagi. Sebab apa, sekarang ni kita baru je pasang lebih kurang dalam 30 minit, tak sampai. Jadi untuk memenuhkan ruangan ni dia akan ambil masa. Mungkin dalam tempoh sejam nanti dia akan turun sehingga suhu yang paling maksimum lah. Dan kalau kita tengok kita punya hal laju udara adalah 0.42 tengok 0.42 yang atas tu. 0. Dia semakin naik ya. Okey. Dia tak konstan lah, tapi kalau tengok naik lah 0.3 ya. 0.5. Itu yang terbaik lah. Di antara 0.3 hingga 0.7 adalah yang sangat baik ya. Jadi kalau kita tengok yang suhu pun dah turun. Jadi ini menunjukkan agihan udara yang sangat seragam lah. Kalau kita tengok di ruangan atas, di ruangan saf utama, kita dapat lihat kedudukan yang sangat baik. Yang ini adalah jenama Prihoda, ducting yang direka bentuk oleh Prihoda Malaysia, iaitu antara syarikat yang sangat kita panggil dia sangat terkenal lah di dalam dunia, iaitu daripada Prihoda Church yang membekalkan ducting kepada seluruh dunia punya sistem agihan udara ataupun kita panggil dia air distribution untuk duct. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, saya berada di syarikat Prihoda Malaysia Sdn Bhd yang telah antara syarikat yang saya kata tadi, iaitu yang mereka bentuk sistem ducting ataupun sistem salur udara di dalam bangunan masjid. Jadi apa yang menariknya kat syarikat ni adalah mereka adalah local punya company yang membawa teknologi daripada Republic Church. Dan sistem ducting yang dibawa ni adalah sangat efisien sangat efisien. Semalam kalau kita tengok tadi, dia punya suhu hampir di antara 23.9 hingga 25 tu, itu adalah suhu yang paling efektif untuk keselesaan pemadaman bagi penghuni masjid. Penghuni masjid mengikut kajian, penghuni masjid yang sesuai adalah di antara 26 hingga 27 yang paling optimum. Kerana apa? Kerana mereka ada penyejukan semula jadi yang telah diambil menggunakan air wuduk tu. Jadi itu menyebabkan ada kita panggil kesan evaporatif. Jadi dengan adanya teknologi ducting yang dibagi oleh Prihoda ni, maka apa yang pihak masjid akan dapat? Yang pertama, penjimatan tenaga elektrik, itu yang penting. Yang kedua, keselesaan pemadaman penghuni masjid itu sendiri yang akan mendapat keselesaan yang paling optimum. Dan yang paling penting terakhir sekali adalah pihak masjid akan dapat menjadi sebuah masjid yang lestari, masjid yang cekap tenaga, masjid yang mempunyai kita kata patuh kepada comply ataupun patuh kepada kita punya kelestarian. Jadi itu saja daripada saya.